Intan, salam sejahtera, dan saya nak buat satu komen berkenaan dengan isu pelantikan Peja sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Seolah-olah tak ada manusia lain yang lebih hebat di Negeri Sembilan tu untuk Perikatan Nasional nak ambil sebagai pengerusi Perikatan Nasional di sana. Jadi kenapa saya buat komen ini? Kerana kita tahu sebelum ini Peja begitu lantang untuk mempersoalkan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Port Dickson berpindah ke Tambun dan akhirnya Peja jatuh. Apa yang kita lihat hari ini dalam isu mereka mengatakan kepada orang lain, yang mana mereka seolah-olah meludah ke langit jatuh ke muka mereka sendiri. Apa yang Peja ucapkan sebelum ini dan akhirnya hari ini, beliau sendiri telah pun berpindah ke Negeri Sembilan. Apa tujuan dia? Banyak faktor ya yang perlu kita lihat. Yang mana ya, Peja ni adalah timbalan Presiden Parti Bersatu. Yang mana dia adalah nombor 2 dalam Parti Bersatu itu dan menjadi kepercayaan Presiden Parti Bersatu, iaitu Tan Sri Medi Yassin, selaku juga pengerusi Perikatan Nasional. Maka Peja ini dilantik untuk menerajui PN Negeri Sembilan ini ada banyak sebabnya. Yang pertama, kemungkinan Peja cuba nak bertanding untuk menang satu adun di sana, dan kalau mereka berjaya dan akhirnya Peja nak jadi menteri besar di sana. Itu yang part yang kita boleh lihat. Yang part yang kedua yang kita boleh lihat, bahawa Negeri Sembilan itu hari ini PN ketandusan tokoh-tokoh mereka. Dan kita lihat sebelum ini ada beberapa badut yang ada di sana cuba membuat komen-komen berkenaan dengan isu politik negara ini dengan begitu resis. Hari ini Peja datang ke sana menjadi pengurusi di sana, seolah-olah itulah tak ada orang lain. Tetapi kenapa saya juga mengulas isu ini? Kerana saya juga melihat kepada komen yang dikeluarkan oleh pemimpin PAS sebelum ini, terutamanya Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Seri Sanusi, berkenaan dengan isu kenapa kita tak cari orang tempatan untuk menjadi Menteri Besar, ataupun kenapa tidak boleh ke macam-macam lah. Dia kata lebih mengenali negeri itu. Jadi hari ini PN melakukan kerja yang sama, PAS perlu buat komen, Sanusi perlu buat komen kepada Peja ni, kenapa Peja dihantar ke sana. Apakah PN itu sendiri ataupun PAS sendiri sekarang ini ketandusan orang-orang mereka untuk dijadikan pengurusi, untuk menggantikan, kalau Bersatu tak ada di situ, PAS boleh mengganti sebagai pengurusi. Jadi ini jelas. Jadi isunya yang sekarang ini, kita tengok, inilah sikapnya Perikatan Nasional ni. Peja bukan mempunyai pengaruh, tetapi kita kena ingat, Presiden ataupun pengurusi Bersatu ataupun Presiden Parti Bersatu ni, dia lebih mempercayai Peja ni tadi. Jadi apabila pilihan raya, sumber kewangan mereka, kalau Peja jadi pengurusi, maka dia lebih tertumpu kepada tanpa orang tahu. Jadi rahsia itu di antara mereka. Jadi kalau dia melantik orang lain, bukan orang kepercayaan, ini amat berbahaya. Kerana kita tahu Perikatan Nasional sekarang ni telah pun, yang mana akaun Bersatu telah pun dibekukan, dan kita tahu kemungkinan mereka ada dana daripada luar yang telah pun mereka simpan. Maka Peja ini adalah orang kepercayaan pengurusi Perikatan Nasional Presiden Bersatu, iaitu Tan Sri Medi Yassin. Ini antara yang taktik politik yang mereka cuba buat, yang mana kita lihat tumpuan adalah Peja nak ke sana adalah untuk menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan mungkin kalau bertanding andun menang. Tetapi sebenarnya motif utamanya adalah untuk mereka nak pam dana ke sana. Itu sebenarnya. Kerana mereka rasa boleh merampas Negeri Sembilan dengan mungkin mereka ada simpanan yang terdahulu setelah mereka menjadi kerajaan yang mana tidak dimasukkan dalam akaun parti. Inilah yang mereka nak buat hari ini. Jadi saya juga komen kepada Perikatan Nasional ni, yang mana pemimpin PAS berdiam diri dalam isu ini. Yang mana juga Peja sendiri patutnya menjawab dengan betul. Kenapa mereka tiba-tiba gugurkan Edin daripada sana, sedangkan Edin pun boleh menjadi pengurusi di sana. Jadi itu faktor dia ya. Kita lihat Peja ini sendiri, dia punya cakap, Sanusi sendiri punya cakap. Orang-orang seperti ini, pada saya mereka ini umpama saya lihat sebagai rakyat ni, bos-bos badut. Kenyataan daripada seorang ahli politik yang sepatutnya tidak ke arah propaganda semata-mata, tetapi membuktikan. Yang mana hari ini mereka tidak berjaya membuktikan diri mereka. Kenyataan mereka tak berjaya buktikan. Kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi seperti mana yang saya ulas tadi.
Dia komen tentang Selangor. Kenapa tak cari anak tempatan? Orang tempatan boleh mengenali kawasan mereka. Jadi Peja sekarang ni patut dia komen. Kenapa lantik Peja? Peja bukan anak tempatan di situ. Nanti ayok juga dia tak tahu. Jadi dia kena ingat di situ. Patutnya Peja pun tak boleh. Tapi terpulang kepada parti mereka. Saya ulas ini pun supaya rakyat tahu bahawa inilah lidah bercabang pimpinan yang ada dalam Perikatan Nasional yang bertolak dalih, mengeluarkan pembohongan, spin sana spin sini, akhirnya nanti kena saman fitnah. Kerana hujah-hujah mereka, 2 hari mereka cakap, kadang-kadang 24 jam saja mereka cakap, dah berubah lagi. Contoh yang kita boleh lihat, Presiden PAS itu sendiri. Apabila berkobar-kobar keluar kenyataan media, yang mana mengatakan ada yang mengajak mereka untuk bersama dalam kerajaan perpaduan, dalam tempoh 24 jam, timbalan Presiden terus menjawab bahawa macam ni macam tu, ada juga yang berjumpa dengannya. Maka lepas itu keluar lagi kenyataan Ketua Penerangan PAS untuk mempertahankan kenyataan Presiden PAS. Tetapi tidak sampai juga 24 jam Presiden PAS keluar lagi kenyataan spin bahawa tak pernah ada selepas PRU ke-15 ini. Jadi kemana integriti cakap mereka ini? Orang mereka ni, Perikatan Nasional ni, pemimpin dia 24 jam berubah-ubah, dalil berubah-ubah untuk pemimpin PAS yang ada di pimpinan kanan mereka. Begitu juga Perikatan Nasional. Mereka tidak konsisten dalam kenyataan mereka. Dan ini terbukti. Peja sendiri, yang mana sebelum ini kita dengar Menteri Besar Kedah. Sebenarnya hal ini, contohnya isu kamu nak bertanding di negeri mana, isu kamu nak jadi pengurusi di negeri mana. Perkara ini sebenarnya tak jadi isu pun. PH ataupun PKR itu sendiri, yang mana kita lihat di dalam PRU ke-15 ni yang lalu, kita lihat Rafizi Ramli dijadikan sebagai pengurusi Pakatan Harapan di bukan Pakatan Harapan, PKR di Johor. Tak ada isunya. Tetapi kenapa saya ulas perkara ini? Kerana Perikatan Nasional ni mereka cuba bermain dengan sentimen-sentimen yang kecil sangat, yang pada saya menipu rakyat. Akhirnya kita lihat hari ini, mereka buat perkara yang sama, mereka betul. Orang lain buat perkara yang sama akan jadi salah. Jadi mana integriti mereka ni, mana konsistennya hujah-hujah mereka ni. Jadi sama dengan Peja. Peja, apa yang dia kata sebelum ini dalam media semua, dia ulas bahawa dia nak mempertahankan mati-matian Tambun tu. Kalau dia betul-betul mati-matian nak mempertahankan Tambun, dia akan tolak jawatan pengurusi Negeri Sembilan tu, sebab tak ada kena-mengena dengan Peja. Peja ni bukan orang famous, bukannya macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa hujahnya sebenarnya yang kita rakyat perlu tahu? Dia begini, kerana dia orang kepercayaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab itu dia juga sebagai timbalan Presiden Parti Bersatu. Jadi dia ni orang kepercayaan Muhyiddin. Mungkin dalam PRN yang berlangsung di Negeri Sembilan ini nanti, Peja inilah tempat dia untuk mereka nak letakkan dana untuk mereka salurkan kepada kawasan-kawasan yang nak bertanding ni. Jadi saya harap dalam isu ini SPRM ataupun KDN buka-buka mata sedikit tentang Peja ni yang tiba-tiba pindah ke Negeri Sembilan. Bukan tak ada tokoh yang lain boleh mereka letak. Badut yang ada di Negeri Sembilan tu boleh letak. Cikgu Badut tu boleh juga. Dia berkobar-kobar. Jadi tiba-tiba ambil Peja itulah. Sebab orang kepercayaan. Kalau orang lain nanti bocor rahsia, tiba-tiba duit masuk ke mengalir, ataupun duit daripada bilik gelap ke apa datang. Jadi dia tidak mempercayai untuk orang lain. Mungkin Edin tu dia tidak mempercayai untuk nak pegang duit. Jadi Peja dia percaya. Inilah cara mereka. Jadi situ yang saya kata, saya harap SPRM cek-cek lah mereka-mereka ini nanti. Itu yang saya kata dulu juga, bahawa Parti Bersatu ni yang masuk akaun itu yang kita nampak. Yang tak masuk akaun kita tak tahu ke mana. So saya tak nak ulas panjang-panjang. Sekian saja, itu saja ulasan saya. Sekian, terima kasih.